Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dibantang tikar sebelah sana, dibantang tilam sebelah-sebelah. Apa khabar saudara semua? Semoga dalam peliharaan Allah. Jadi secara terhormatnya, saya terkejut oleh kerana diminta untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam skop kebudayaan. Awak terasa cakap kok diajaknya makan dulu. Jadi ambo bisi aja isteri, jangan risau. Kita pendekkan saja penyampaian ini. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menyatakan perasaan terima kasih dan penghargaan khusus kepada rakan-rakan yang telah dipilih oleh TV Padang menerima penghargaan. Bakata orang kampung ambo, makan kerupuk bulik-bulik, kau nak bertapuk kuek-kuek. Sebelum Pak Gubernur sampai, saya ucapkan selamat bersama kita pada malam ini. Yang berbahagia Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Bapak Afriansyah Nur. Biasanya kalau ambo menyebut nama menteri kena tapuak setek. Alhamdulillah. Yang berbahagia Datuk Suhaimi Syahadan, rakan dari Kuala Lumpur, yang dikasihi Wali Kota Padang Panjang, Bapak Fadli Amran, yang berbahagia Dr. Yulaindra Darwis, Penasihat Menteri dari Jakarta, yang berbahagia Ibu Rita Gusviniza, Direktur Padang TV, saudara-saudari para pimpinan Forum Pimpinan Komunikasi Daerah Sumatera Barat yang diwakili pada malam ini, hadirin hadirat yang selamat berada di sini. Tidak genap rasanya kalau saya tidak menyebut rakan-rakan yang lain, tapi oleh kerana singkatan masa yang ada pada malam ini, maafkan saya. Misalnya keadaan-keadaan yang telah berlalu pada saat ini, di Indonesia sedang diadakan proses mencari pimpinan baru, tetapi di Kuala Lumpur kita sudah pun selesai pula dengan mendapatkan yang di-Pertuan Agong yang baru. Semoga kedua-dua tenaga yang memerintah, kedua-dua tenaga yang bersekutu terus mengalunkan nada satu perjuangan kita demi serumpunan, demi bahasa, demi budaya, dan demi perkara-perkara yang lainnya. Oleh kerana dalam kedudukan pada malam ini, boleh saya katakan awak serumpun, awak sebahasa, awak sebudaya. Tetapi bila ambo terdengar cakap urusan ucapan tadi, terasa bahawa yang paling sedikit ialah bahasa Minang. Tetapi yang lebih ialah bahasa kita, bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Dalam sudut yang sedemikianlah, kalau pada malam ini kita berkata, apakah yang menyebabkan kedua-dua negara kita muncul? Jawapannya tentu bagi saya ialah budayanya. Kita jarang memberi perhatian kepada budaya sebagai unsur atau faktor yang membawa kita kepada arus perjuangan yang lebih tinggi. Namun dapat kita lihat
yaitu Amerika Syarikat dengan Great Britain. Mereka sebahasa, mereka sebudaya, dan mereka sealunan. Oleh itu, apapun yang berlaku di Timur Tengah, termasuk peristiwa Gaza, mereka berdua tetap tidak renggang dan menjalankan perjuangan mereka. Justru apakah ada kaitan bagi kita untuk menyatakan kepada televisyen Padang agar kita tambahkan berita perjuangan antara Indonesia dan Malaysia dan dicari jalan bagaimana tautan budaya tadi dapat meninggikan capaian kita bagi masa depan survival Nusantara dan kawasan di ASEAN ini. Dikatakan bahawa TV Padang yang secara Ibu Rita sampaikan tadi, kami sambut dengan baik. Tetapi di sebalik kata-kata hikmat beliau itu, terasa oleh saya bahawa sekiranya Indonesia dengan Malaysia dicari jalan budaya dan sejarahnya sebelum kedua-dua negara merdeka 1945 dan 1957, orang Minang berkunjung ke Kolang, dari Kolang berkunjung ke Melaka, dari Melaka ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan itu adalah rantau Minangkabau satu masa. Ada 9 suku yang dicipta di Negeri Sembilan. Sukunya nak sama jo Koto Piliang, nak sama jo Bodi Caniago. Tetapi sukunya terjurus kepada 9 suku. Sebab itu Negeri Sembilan dipanggil Nagari Samilan. Rajonya dari Minangkabau. Orang bahasanya dari bahasa Nanampe di Siko. Kata-kata adatnya sama. Dan perjalanan nada adalah sama dari segi sejarah. Siapa yang menjemput Raja Melewar sebagai Raja Negeri Sembilan adalah orang Negeri Sembilan sendiri pada tahun 1773. Dan selepas tahun itu, maka kita bercantum tenaga sekutu, bercantum sejarah, bercantum budaya, dan bercantum perkara-perkara yang lain. 2 hari kau ambo pulang ke kampung. Kampung di Pelupuh. Dicaliak dari dakik apa nan berlaku. Yang berlaku ialah kita sudah hilang sebahagian daripada sejarah dan pengertian wujudnya kita dalam satu arus. Bagaimana? Ambo dengar dalam percakapan, namolah berubah. Namo Jatin nak ada lain. Namo Yusuf nak ada lain. Nang ada namo-namo lain. Namo Alfonso, namo Alice, namo Alfoshid, namo Alina. Terasa oleh saya bahawa rupa-rupanya dunia ini sudah berubah. Dalam pada itu, dilihat pula dalam suasana kita berhubung. Dalam perhubungan, Malaysia dan Indonesia adalah bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Syukur Alhamdulillah. Amerika dan Great Britain menggunakan bahasa Inggeris. Dan dikatakan oleh salah seorang daripada pembesar media Amerika, yaitu Malcolm Hiller. Beliau berkata, so long as English is the leader of the world in communication, we do not have to worry where we are. Kemudian beliau sambung lagi, katanya, we shall influence the trade,
We shall influence the media, and we shall influence the entire populace. Saudara-saudari, dalam pada ambo mengecek pasal Minang Jo Negeri Sembilan, dalam pada masa ambo mengatakan tentang hubungan kita bersama, satu hal harus kita terima sebagai hakikat. Yang merubah manusia, yang merubah sejarah ialah bahasa. Oleh itu, apakah akan jadi sekiranya makin lama makin berbahasa Inggris kita? Satu hakikat, kita lebih hebat dalam sains, dalam matematik, dalam komunikasi dan lain-lain. Pada satu hakikat lain, kita akan berubah dari segi budaya kita. Budaya entertainment kita ataupun hiburan kita. Budaya bagi kita menyebut perkara-perkara ulung dalam kehidupan kita. Kita tidak berkata lagi penghargaan. Kita berkata appreciation. Kita tidak berkata lagi perhubungan. Kita hanya berkata communication. Kita tidak berkata lagi pendidikan. Kita berkata education. Akhirnya, suatu hari, seperti mana berlaku dalam kerajaan Roman dahulu, maka barbarians will take over. Mereka yang bukan-bukan akan mengambil alih. Akan hilang pantun kita, akan hilang adat kita, akan hilang pelbagai yang ada dalam sentuhan jiwa mutu maknikam yang ada. Saya orang budaya, tetapi pada masa yang sama, saya terasa bahawa makin lama makin jauh pembudayaan kita. Makin lama makin tersorot kita ke dalam sedutan bahasa Inggris, menyebabkan kita lupa siapa kita. Barangkali rosok ambo ko ndak kan naik. Namun cubalah fikirkan. Kalau Tiongkok maju dengan bahasanya. Kalau Perancis maju dengan bahasanya. Kalau Rusia maju dengan bahasanya. Apakah masih ada masa bagi kita untuk membudayakan kembali bahasa kita? Membudayakan kembali komunikasi kita? Tidak mengubah nama kita, tetapi tetap dengan identitas kita sendiri. Mampu atau tidak kita berbuat sedemikian? Barangkali lihat negeri Siam, Thailand. Mereka tidak lupa menyatakan hormat dengan tangan. Dan mereka tidak lupa dari mana mereka datang dan ke mana mereka akan pergi. Kita lihat Jepun atau Jepang. Saudara Wakil Menteri akan pergi ke Jepang besok. Barangkali beliau akan lihat bagaimana Jepang maju dengan bahasanya. Jadi persoalan yang timbul, mungkin generasi baru tidak setuju dengan apa yang saya sebutkan ini. Katalah dalam 10 tahun lagi, maka saudara Oktafril Febriansyah, TV presenter yang hebat di sini, mungkin terasa bahawa tak payah lagi cakap itu, tak payah lagi cakap ini. Namun kita lihat sendiri, oleh kerana kita adalah orang Austronesia yang sama. Kita orang yang telah muncul dalam sejarah. Sebelum tahun 45, kita boleh ke Kolang, ke Melaka tanpa visa. Orang Negeri Sembilan, orang Johor datang kemari tanpa visa. Politik telah mengasingkan kita. Namun, kita mesti lihat realiti kehidupan. Bukan untuk cantum dengan sia-sia, tetapi kita mau mengambil apa yang disebut menerusi TV Padang,
tahun 2007, maju bersama. Itu slogan TV Padang pada tahun 2007. Kemudian menjadi untuk bersama. TV Padang pernah menggunakan slogan itu. Akhirnya promosi untuk bersama itu telah kita lihat hasil yang ada di depan dan hasil yang ada di negari awak, di negari nan tujuh, di negari nan tiga, dan perjuangan kita yang terletak dalam ampayan. Saudara-saudari, agaknya tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari lah mula lapar. Jadi ambo kok mengecek panjang benar nak patui. Awak diimbau orang pergi kemari lah panjang benar lo kecek. Boleh tarik balik anugerah tu kemudian kalau panjang benar keceknya. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, tahniah kepada TV Padang yang dikenali sebagai pendokong adat bersandar syarak bersandar Kitabullah. Tahniah. Tetapi osongan yang ambo nak sampaikan sedikit atau setek lagi ialah panjangkan sedikit mesej budaya kita, bahasa kita, megahkan lagi bahasa kita, cantumkan kembali dengan pantun lama kita, dengan peribahasa kita, dan dengan kebolehan-kebolehan yang lain. Oleh kerana dikatakan begitu, Minangkabau tidak lekang dek panas dan tidak lut oleh hujan, atau tidak basah dan lapuk oleh hujan. Yang tidak lapuk itu ialah budaya kita, ialah adat kita. Justru dalam suasana yang sedemikian, siaran bagi Malaysia dan Indonesia perlu kita tonjolkan apa yang telah disebut oleh orang di Australia baru-baru ini. Mereka berkata, the world has come to see Taylor Swift, 100,000 per stadium. Apa artinya? Artinya ialah tarikan budaya barat itu begitu kuat sehingga satu show, satu pertunjukan 100,000 manusia datang. Persoalannya, adakah pertunjukan silat kita dapat diramaikan balik? Pantun memantun kita dapat meramaikan balik. Datuk-datuk lembaga adat kita muncul ke muka dan menzahirkan balik apa yang ada di dalam provinsi masing-masing. Rasanya itulah yang sepatutnya disebut. Dan sekiranya kita masih ingat Menteri Penerangan Hitler yang bernama Joseph Goebbels pernah berkata, if you can convince 40 persons in one day, the whole country can become mad with the vision of the future. Apa katanya itu tidak payah saya transliterasikan sebab kita pun maklum. Television adalah paling berkuasa, tetapi sekarang sedang dilombai oleh social media. Apa yang akan hilang ialah budi bahasa. Apa yang akan hilang ialah kelembutan dan kebaikan adat kita. Apa yang akan hilang ialah perjuangan yang luhur dan hal-hal berkaitan dengan kehidupan Asia dan Indonesia, Malaysia khususnya. Jadi kesimpulan, seperti Bob Hope mengatakan, seorang humoris pada tahun 60, I use my language, I make people laugh, but people cannot make me laugh, katanya. Saya hanya menyampaikan sepatah dua, agar kita kembali dan menyatakan yang ada pada kita, bahasa kita, adat kita, dan negara kita. Kita mengatakan kita tidak akan dijajah, tetapi menerusi bahasa itu, kita sudah pun dijajah. Kita ambil ilmu mereka, sepatutnya bahasa kita tetap bahasa kita. Bagaimana? Ini cerdik pandailah yang akan muncul. Cerdik pandailah yang akan membuat
pidato depan masanya. Dan juga mereka lah yang akan menonjolkan apa yang seharus kita lakukan. Biasanya saya berpantun banyak, tapi malam ini hanya sekerat 2 sahaja. Jadi saya lihat depan ini, saya ingin menyatakan, dari Selangor ke Indragiri, digigit nyamuk di jalanan lurus. Yolah lama awak nak kemari, rami nang gapuak pada non kurui. Jadi kalau lah betapuak, anda saudara-saudari itu ada 2 syaratnya tu. Yang pertama, betapuak bila orang ke berhenti mengecek lah. Yang kedua, sebenar-benarnya mengatakan Alhamdulillah, kita masih orang Minang, kita masih orang Indonesia, kita masih orang Malaysia. Malaysia dan Indonesia, semasa ambo menjadi Menteri Penerangan dulu dengan Pak Harmoko. Pak Harmoko lah pensiun, ambo lunjolai. Telah dinyatakan, kedua-dua negara ini mesti mempunyai hubungan intim yang istimewa dengan Brunei. Dan ketiga-tiga ini perlu mencantumkan tenaga budaya, tenaga komunikasi, tenaga nilai. Justru kita cubalah sambut hal-hal yang sedemikian. Pantun lambonan ketiga, iko habis sekali. Kok bedantun di Gunung Daik, itulah tanda orang Mamarun. Sama-samalah kita berhimpun anak beranak. Kok telantuang masa naik, kok tersinggung masa turun, barilah hamba ampun banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tahniah kepada TV Padang dengan cemerlang pada tahun lalu dan sekarang. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi tuh. Dato, mohon berkenan Dato untuk tetap di tempat. Dato, kita penyerahan buku dari Dato kepada Padang TV tentunya. Sebagai kenang-kenangan pada malam mohon berkenan hari. kembali untuk naik ke atas panggung. Iya, benar. Mohon izin Dato. Oke. Dan kami mohon berkenan juga kepada Ibu Direktur Padang TV untuk dapat menerima buku dari Dato Tan Sri Utama Dr. Raisyati. Ya, dan tentunya ini merupakan sebuah cenderamata juga yang diserahkan berupa buku karangan langsung dari Tan Sri Dato Sri Utama Dr. Raisyati. Ya, tentunya langsung. Ini tidak jauh-jauh Cesa, ini masih tentang adat dan kebudayaan Minangkabau. Ada banyak sekali karangan dari beliau. Terima kasih sekali. Terima kasih Dato. Dato. Sehat selalu. Sehat selalu.